Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak yang disayangi, semoga kita sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi peluang untuk kita meneruskan pembelajaran dalam Kurikulum Islam tahun 6 bidang ibadah dengan tajuk Jumaat Penuh Berkat bahagian 2. Jom kita belajar. Apakah objektif yang ingin dicapai dalam pelajaran kita pada hari ini? Murid-murid dapat pertama menjelaskan amalan-amalan sunat sebelum melakukan solat Jumaat dengan betul. Kedua, menyenaraikan perkara-perkara yang dilarang ketika khutbah dengan betul. Dan yang ketiga, menghuraikan hikmah melakukan solat Jumaat. Baiklah anak-anak yang dikasihi, pada pelajaran yang lepas kita telah mempelajari pengertian solat Jumaat, dalil dan hukum solat Jumaat, syarat sah serta syarat wajib solat Jumaat. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan dengan tajuk amalan sunat sebelum solat Jumaat. Oleh itu, marilah kita merebut pahala dengan melakukan amalan-amalan sunat sebelum solat Jumaat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maksudnya, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub, lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Amalan sunat ialah amalan baik, apabila dilakukan akan mendapat ganjaran pahala. Antara amalan sunat sebelum melakukan solat Jumaat, yang pertama ialah disunatkan kita untuk memotong kuku. Kedua, memotong dan mencabut bulu-bulu di badan. Ketiga, mandi sunat Jumaat. Dengan niat sahaja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Ta'ala. Yang keempat, disunatkan memakai pakaian terbaik. Pilihlah pakaian yang bersih dan suci daripada najis. Kelima, memakai wangi-wangian. Pakailah wangi-wangian yang mesra solat, iaitu wangian yang dihasilkan daripada bahan-bahan yang halal. Yang keenam, segeralah ke masjid supaya kita merupakan jemaah yang awal dan mendapat saf di barisan hadapan, seolah-olah kita mengorbankan seekor unta, seperti riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh ialah iktikaf di dalam masjid. Apabila sampai di masjid, kita disunatkan beriktikaf di dalam masjid. Apa yang dimaksudkan dengan iktikaf? Iktikaf ialah mendiamkan diri di dalam masjid semata-mata kerana ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, perkara yang ke-8 ialah solat sunat tahiyatul masjid. Jangan lupa solat sunat tahiyatul masjid dengan niat usolli sunatan tahiyatul masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala.
Seterusnya yang ke-9, banyakkan membaca Al-Quran dengan berzikir, menyebut nama Allah seperti Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar dan berselawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ke-10 ialah diam ketika mendengar khutbah. Mengapa kita perlu diam ketika mendengar khutbah? Supaya kita dapat mendengar pesanan dan nasihat yang disampaikan oleh khatib. Baiklah, sekarang kita lihat pula apakah perkara yang dilarang ketika khutbah. Yang pertama, kita dilarang tidur apabila mendengar khutbah. Kemudian yang kedua, dilarang bermain dan bergurau semasa khutbah dibacakan. Yang ketiga, dilarang bermain telefon. Dan yang keempat, dilarang bercakap semasa khatib membaca khutbah di dalam masjid. Baiklah anak-anak yang dikasihi, kita lihat pula apakah hikmah daripada solat Jumaat. Apa yang dimaksudkan dengan hikmah? Hikmah ialah kebaikan ataupun pengajaran yang dapat kita perolehi daripada mengerjakan solat Jumaat. Baiklah, yang pertama, melatih diri menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, merapatkan ukhuwah dan memupuk perasaan kasih sayang. Ketiga, mendengar nasihat, teguran, bimbingan dan pedoman daripada khutbah. Yang keempat, mendapat pahala dan ganjaran yang besar. Kelima, melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Yang keenam, lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Banyakkanlah ibadah pada hari Jumaat, terutamanya mendirikan solat Jumaat yang sangat dituntut untuk semua umat Islam melaksanakannya. Di samping boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia juga dapat melatih kita melakukan kebaikan secara berjemaah. Baiklah anak-anak yang dikasihi, jangan lupa kita uji minda kita dalam kuis yang saya sediakan ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat memberi manfaat buat semua. Ikutlah segala perintah Allah dan jauhilah segala larangannya. InsyaAllah ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita akan berlipat kali ganda. Sekian sahaja. Semoga kita bertemu lagi dalam pelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.